A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Bacaan jumhur ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam kita bacalah. Ada pun qiraat yang lain, itu riwayat yang dhaif. Ada orang dibaca macam-macam qiraat. Iyyaka ni sangat dhaif. Kerana makna dia lain. Orang Arab yang pelak, tak dia ikut orang pelak. Termasuklah hiyaka. Ada orang Arab yang baca dengan hayyaka. Itu orang Arab Badawi. Memang ada dalam kitab-kitab qiraat. Kitab-kitab ilmu qiraat ada. Nabi benarkan mereka membaca dengan bacaan itu kerana pelak kabilah mereka. Payah nak ubah lidah mereka. Dibenarkan oleh Nabi, diizinkan oleh Nabi. Qiraah syadzah macam-macam, Bani Asad, Rabi'ah, Bani Tamim, Qis, baca dengan bacaan dia, dengan bacaan yang lain dari kita baca, dan disebut dalam kitab-kitab qiraat. Itu semua bacaan-bacaan yang dhaif. Nak baca boleh, tapi bukan bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Quraisy. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Setelah kita menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ialah mengesahkan Allah, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang diabdikan diri kepadanya. Itu makna Allah. Al-ilah disebut dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari segi yang layak dia abdikan diri kepadanya, dia berhambakan diri kepadanya. Maka kita sebut iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, untuk menyatakan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Abdikan diri kamu kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan serah kepadanya. Allah Ta'ala tidak lalai dari apa yang kamu buat. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong, kerana dia Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, mentarbiyah seluruh alam, menentukan rezeki, menentukan umur, menentukan sakit dan sihat, menentukan senang dan susah, menentukan qada takdir. Seluruh alam ini di bawah urusan dan tarbiyah Allah. Itu makna Rabb, rububiyah. Dia menjadikan dan dia mengurus alam ini dengan peraturan-peraturannya. Seluruh alam, setiap makhluk ada peraturan. Malaikat ada peraturan, manusia ada peraturan, awan di langit ada peraturan, hujan ribut ada peraturan, pohon kayu ada peraturan, masing-masing binatang ada peraturan. Itu Rabb yang mengatur peraturan itu. Oleh kerana dia yang mengatur, maka wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong, wahai Tuhan kami. Di mana Allah Ta'ala mengajar kita, sebut kita ni hamba pada dia. Ini perkataan kasih Allah kepada kita. Bukan Allah Ta'ala menghina kita, memuliakan kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya. Hamba Tuhan, bukan rakyat Tuhan, bukan pegawai Tuhan, bukan pekerja Tuhan, bukan pegawai Tuhan. Kerana kita tak boleh melarikan diri daripada Tuhan. Kalau pegawai tak setuju dengan kerajaan, berhenti. Tak setuju dengan Tuhan, dengan majikan, kerja lain pula.
dengan Tuhan, tak boleh nak buat begitu. Kerana tak boleh keluar daripada perintah Tuhan. Dan sebab itu kita sentiasa bergantung dengan Tuhan. Pergantungan hamba dengan Tuhan lebih kuat daripada pergantungan buruh pekerja dengan Tuhan punya kerja, rakyat dengan kerajaan, rakyat dengan raja. Lebih akrab lagi. Kita adalah hamba kepada Allah, maka di atas sifat itu kita diajar tiap-tiap rakaat semayang, iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Segala urusan kita daripada Allah, wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong wahai Tuhan. Di mana ayat ini sangat penting dalam surah Al-Fatihah, disebut sebagai rahsia sir surah Al-Fatihah. Rahsia dalam surah Al-Fatihah yang sangat hebat, disebut dalam hadis, sehingga tiap-tiap kali kita baca ayat surah Fatihah dijawab oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Allah Ta'ala berfirman, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Tuhan kata, Nabi cerita, Allah, aku bagikan semayang dengan hamba-Ku bagi dua. Separuh aku ambil, separuh aku beri kepada hamba-Ku. Apa yang hamba-Ku minta, aku beri. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu wa hamidani 'abdi. Bila kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan jawab, hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, bila kita sebut ar-rahmanir rahim, qala Allahu asna alayya 'abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Fa idza qala maliki yaumiddin, bila sebut maliki yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, hamba-Ku telah membesarkan aku, mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong, Tuhan kata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hamba-Ku, antara aku dengan hamba-Ku, bukan dengan orang lain. Maka bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila hamba berkata, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan orang-orang yang Engkau nikmat ke atas mereka, bukan yang diberkahi ke atas mereka, bukan yang sesat. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Di sinilah maka kita disuruh sangat-sangat khusyuk masa sembahyang, beradab masa sembahyang. Ini kalau ngadak raja muka main, kemah lepak muka main, mengadak Tuhan pakai kilah netang, kilah netang baju barang dia, ikut suka bila nak ngadak Tuhan. Tapi Tuhan tak apa. Kalau raja tak boleh, manusia-manusia ni tak boleh. Kalau pakar-pakarnya marah dia. Allah Ta'ala wajib kita tutup aurat. Walaupun demikian, kita kena beradab bila sembahyang. Seolah-olah kita beradab dengan Tuhan. Di sinilah bila malaikat diberi tanya Nabi, mal ihsan, apa dia ihsan? Ihsan makna kebaikan itu apa dia? Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah, bukan nampak dengan mata, seolah-olah macam Allah ada di depan, seolah-olah begitu.
ataupun engkau merasakan Allah melihat engkau. Yakni semayang dalam keadaan merendah diri, dalam keadaan takut, khusyuk dan khudu' di hadapan Allah. Macam kita duduk depan orang yang kita nampak, orang tu nampak kita, itu, tapi tetap mampu nak tengok Allah Ta'ala, tak mampu kerana kebesaran dia. Nabi Musa minta nak tengok, Tuhan tunjuk cahaya hijab, bukit gunung Tur Saina jadi debu sama rata dengan tanah, di mana makhluknya tak mampu berdepan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bani Israel minta nak tengok Tuhan, dia sambar peti Bani Israel, disambar peti. Oleh kerana itu cukup dengan iman yang ada dalam hati kita, dengan mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tanda kebesaran Allah, benarnya Nabi yang menceritakan tentang Allah. Cukup dengan itu melahirkan sifat taqwa dalam diri kita, sehingga kita sembahyang dalam keadaan yang memperhambakan diri. Iyyaka na'budu, akan engkau akan disembah wahai Tuhan. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong wahai Tuhan, tidak kepada yang lain lagi. Ini juga dibaca oleh Nabi bila berada di medan perjuangan, medan peperangan. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, akan engkau kami minta tolong, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Ini doa yang diajar oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Yang lagi